Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So, inilah kualiti ahli parlimen kerajaan dan juga sebagai menteri ya, menteri di Kementerian Belia dan Sukan. Memang padu, memang terbaik. Bahasnya, ayatnya, katanya tidak ada satupun unsur politik dan sebagainya, sahabat semua. Dibandingkan dia dengan ahli parlimen daripada wali parlimen wanita daripada PAS, sahabat semua. Jadi tahniah YB Hanayo, satu perbahasan yang mantap ya untuk pindaan rang undang-undang perlembagaan. Jadi sahabat semua, saya ingin membawakan Anda untuk menonton sendiri perbahasan ataupun ya kenyataan ucapan daripada YB Hana berkaitan dengan pindaan rang undang-undang perlembagaan ini. Jadi tanpa membuang masa sahabat semua, ayo kita tonton bersama video ini. Yang berhormat, terdapat senarai di dalam tangan saya ini, kalau diikut di sini, sejumlah 59 orang yang berhormat akan berbahas. Dengan sedemikian, saya akan bacakan sebahagian dulu dan masa diberi adalah 5 minit walau bagaimanapun ditentukan oleh yang pengerusi yang mengerusikan majlis. Ya. Senarai tersebut adalah sebagai sebegini. Dimulakan pembuka tirai oleh Yang Berhormat Segambut, walaupun Yang Berhormat Segambut adalah frontbencher, tapi ia berucap sebagai Yang Berhormat Segambut. Ya. Diikuti dengan Yang Berhormat Kota Baru, Yang Berhormat Sempurna, Yang Berhormat Paguh, Yang Berhormat Muar, Yang Berhormat Besut, Yang Berhormat Baik, Yang Berhormat Bagat. Baik, ini adalah yang berhormat yang 30 yang akan memulakan perbahasan. Tuan Yang di-Pertua nak bertanya saja. Saya menghormati hak Segambut. Cuma mungkin sedikit penjelasan. Jarang berlaku ahli kabinet mengasingkan dirinya sebagai ahli parlimen untuk berucap. Saya tak kata tak boleh. Saya cuma nak minta penjelasan daripada Yang di-Pertua. Yang Berhormat Indra Pakota, saya pun mula-mulanya agak skeptikal. Tapi saya went through 100 peraturan ini, tidak ada satu peraturan pun yang menghalang. Oleh dan sedemikian, memkuatkuasakan peraturan 43, 99, 99A, saya dengan ini membenarkan. Jika ada apa-apa yang hendak dipinda, itu jawatankuasa boleh dibajukanlah ya. Okey, sedemikian saya mempersilakan pembuka tirai Yang Berhormat Segambut. Tuan Yang di-Pertua, terlebih dahulu izinkan saya menzahirkan ucapan tahniah kepada Menteri Dalam Negeri atas usaha dan inisiatif dalam meneruskan pengubalan pindaan rang undang-undang perlembagaan pindaan 2024 dan seterusnya dibentangkan dalam bacaan kali kedua penggal ini. Tuan Yang di-Pertua, sesungguhnya usaha meneruskan proses pindaan perlembagaan persekutuan ini telah dimulakan sejak Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Aziza binti Dr. Wan Ismail memegang portfolio Timbalan Perdana Menteri pada tahun 2019. Antara asas utama pindaan ini ialah supaya wanita Malaysia yang melahirkan anak di luar negara dapat memberikan kewarganegaraan kepada anak mereka secara automatik sama seperti lelaki. Kami menerima banyak aduan dan luahan para ibu dan suami yang tertekan oleh kerana isu dokumentasi anak-anak mereka yang lahir di luar negara. Sedangkan anak-anak ini adalah anak kepada warga negara Malaysia. Untuk makluman Dewan, Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Segambut sahaja menerima 97 permohonan berhubung kewarganegaraan. Daripada jumlah ini, sebanyak 41 telah diluluskan, hampir 50%, 14 dengan status selesai. Dalam pada itu, 12 permohonan ditolak dan sebanyak 30 lagi permohonan sedang diproses. Kerajaan juga banyak menerima cadangan dan justifikasi yang kukuh daripada pakar perundangan dan perlembagaan serta pertubuhan bukan kerajaan berhubung keperluan dan kepentingan.
pemberian status kewarganegaraan kepada anak-anak pemastautin tetap dan penurunan had umur permohonan 21 kepada 18 tahun. Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah juga pernah menulis kepada Yang Berhormat Tan Sri Datuk Haji Mahyudin bin Muhammad Yassin pada 2 April 2019 yang ketika itu Menteri Dalam Negeri, ini salinan suratnya, bahkan pernah mengadakan kunjungan hormat kepada beliau, boleh saya katakan bagi para ibu dan kanak-kanak di luar sana. Namun usaha ini tidak mendatangkan hasil, tiada perubahan atau sebarang tindakan yang diambil oleh Kementerian Dalam Negeri pada masa itu. Selepas langkah Sheraton pada Februari 2020, Pakatan Harapan kekal meneruskan usaha ini dan sebagai ahli Parlimen Segambut, saya telah bersama dengan Family Frontiers dengan izinnya berada di mahkamah dan beberapa sidang media dan program kesedaran bersama mereka. Menerusi pilihan raya umum ke-15, PIU 15, kedua-dua gabungan politik, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing menjadikan kewarganegaraan ini sebagai satu manifesto yang penting jika menang kuasa. Perkara ini telah sekian lama menjadi perjuangan yang disokong oleh banyak pertubuhan bukan kerajaan serta para ibu yang terkesan. Menteri Dalam Negeri hari ini bukan sahaja mempunyai kesungguhan politik, malah mempunyai kekuatan moral untuk membentangkan pindaan ini berbanding menteri-menteri sebelum ini. Namun untuk mendapat kesemua perkara yang diperjuangkan, kadang-kadang kita terpaksa bermula dengan langkah berani yang pertama. Inilah langkah yang berani tersebut. Jika tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Sejak tahun 2018, saya telah mendengar jawapan 3 Menteri Dalam Negeri berhubung isu kewarganegaraan ini dan kesan kepada keluarga Tan Sri Muhyiddin, Hamzah dan kini Saifuddin. Bagai langit dan bumi sekiranya dibandingkan jawapan Saifuddin dengan yang sebelum ini. Boleh sebut nama penuh Saifuddin, ada 2 dalam dewan ini. Semestinya Saifuddin Nasution. Terima kasih. Menteri Dalam Negeri kini telah meluluskan begitu banyak kes kewarganegaraan yang mempunyai impak terhadap golongan ibu dan anak mereka dan telah clear banyak backlog bertahun-tahun sebelum ini. Semuanya atas dasar simpati dan empati terhadap nasib dan masalah yang dihadapi, sama ada oleh atlet, permohonan atlet pun ramai, mahupun kanak-kanak. Satu demi satu permohonan dan aduan diteliti dan dipertimbangkan sewajarnya. Walaupun Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin menerima pelbagai tentangan dan tomahan di luar sana, beliau tetap meneruskan usaha murni ini demi masa depan anak-anak kita. Syabas dan terima kasih tidak terhingga kepada Kerajaan Perpaduan sejurus memikul tanggungjawab sebagai kerajaan untuk rakyat, terus bekerja dan meneruskan usaha ke atas pindaan perlembagaan persekutuan ini. Terima kasih kepada Family Frontiers dan peguam mereka, Prof. Gurdial Singh, semua NGO, ibu-ibu dan ahli keluarga yang terlibat serta penjawat awam yang bertungkus lumus bekerja keras untuk menghasilkan pindaan ini. Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah, mantan Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Wanita yang telah memperjuangkan isu ini. Yang Berhormat Datuk Seri Haja Nancy binti Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Yang Berhormat Datuk Seri Azalina Othman yang merupakan pengerusi jawatan kuasa pilihan khas wanita, kanak-kanak dan pembangunan masyarakat dahulu dan konsisten sehingga sekarang Menteri Undang-Undang memperjuangkan isu ini, dan kini jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Yeo Bee Yin Puchong, pemimpin parti, Majlis Raja-Raja, media dan semua ahli parlimen yang sentiasa meneruskan perjuangan ini tanpa mengira sebagai kerajaan ataupun pembangkang. Saya akui pindaan ini mungkin tidak sempurna 100%, namun kerajaan Madani mempunyai kesungguhan political will dengan izin untuk melakukan reformasi, menunaikan janji dalam manifesto, memperbetulkan kesalahan dan memberhentikan ketidakadilan terhadap para ibu dan anak-anak mereka selama bertahun-tahun ini. Komitmen untuk meminda perkara 19 merupakan komitmen utama Kerajaan Perpaduan. Ini telah dibuktikan semasa kerajaan membawa usul pindaan dan juga telah dihantar ke jawatan kuasa pilihan untuk dikaji dan mendapatkan pandangan semua ahli parlimen. Dengan pindaan ini, kita semua boleh pulang kepada keluarga masing-masing dan dengan bangganya memberitahu kepada anak-anak perempuan kita bahawa saya sebagai ibu ataupun ayah yang terlibat dalam penggubalan undang-undang ini serta berjaya memberikan hak wanita dalam memberikan kewarganegaraan. Tuan Yang di-Pertua, saya sebagai ahli parlimen yang sentiasa dekat dengan rakyat dan keluhan
mereka berhubung isu ini. Sememangnya dari semasa ke semasa cuba bergerak bersama rakyat dan pertubuhan bukan kerajaan. Pindaan ini merupakan satu naskah yang holistik. Tiada ruang penolakan berdasarkan perundangan dan garis panduan sekiranya seseorang itu mencukupi syarat dan kelayakan. Terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri dan semua ahli yang berhormat kerajaan dan pembangkang atas kefahaman bersama. Saya difahamkan dalam jawatan kuasa pilihan ramai ahli wanita daripada golongan pembangkang juga telah bersama pengerusi kita yang berhormat Yobiin untuk memberikan maklum balas kepada kerajaan. Dan akhir sekali, pindaan ini melangkaui politik dan kepartian. Saya benar-benar berharap semua ahli parlimen akan hadir dan menyokong pindaan ini dan bukan dengan sengaja berkecuali ataupun cuba menggagalkannya. Ini kerana memandangkan populasi wanita melebihi 50%. Kegagalan ahli-ahli yang berhormat untuk menyokong pindaan ini tentunya akan diingati oleh mereka menjelang PRU yang akan datang. Sekian, terima kasih. Segamut menyokong. Terima kasih. Terbaik, itu dia sahabat semua yang saya katakan. Kita boleh nampak kualiti perbahasan yang begitu mantap. Awalnya kita juga terkejut dan pembangkang juga bertanya kenapa YB Hana sebagai menteri terlibat dalam perbahasan, tapi kita dijelaskan oleh speaker bahawa tidak ada satupun peraturan yang menghalang mana-mana menteri ahli kabinet untuk terlibat di dalam satu-satu perbahasan. Jadi terbaik, ini satu perkembangan yang mungkin baru bagi kita, tapi sebenarnya antara satu perkara yang boleh dilakukan. Jadi tahniah kepada kerajaan perpaduan dan juga parlimen. Dan saya percaya ini adalah satu reformasi lagi yang sedang dilakukan. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian je daripada Alright Nopo Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.